Ucapkan kepada semua penonton-penonton yang mengikuti kita secara live di wall kami CTC FM dan juga yang mengikuti kami melalui channel-channel radio kami Google Play Store dan juga TuneIn. Ribuan terima kasih juga. Baik, seperti biasa setiap Selasa kita akan bersama dengan bicara teknikal bersama dengan Cikgu Aslan Hashim ataupun Nastro Effect. Dan untuk minggu ini di tarikh 21 hari bulan 1 2020 kita dah masuk episod yang ke 1, 2, 3. Baik, itu dia. Baik, Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada semua. Saya terus nak pergi dekat komen. Saya nak cepat sikit. Banyak yang boleh dikongsikan. Okey, di sini Al-Hafiz Din, Jamaluddin. Salam DJ Pak Su dan juga Cikgu Nastrio. Kalau ada re-entry sel di D1 MHB sel H4 perlu terus entry. Okey, ini soalan terima kasih. Nanti saya akan cuba panjang-panjangkan ke cikgu. Ziko Sidam, hai DJ Pak Su dan juga Cikgu Aslan. Terima kasih ilmu yang dikongsi. Semoga DJ dan juga cikgu dipanjangkan umur. Amin. Muhammad Razik Marzuki, Assalamualaikum Cikgu Aslan dan juga DJ Pak Su. Semoga terus sihat bertenaga. Oh, meme yang tenaga ni. Okey, makan sate tu hari ni. Apa khabar YouTube channel, dah okey ke belum? Ini kena tanya Bawai. Bawai dah okey belum? YouTube channel dah okey belum? Masih lagi. Masih lagi ya. Sabar. Okey, Nizat Pawan. Salam DJ Pak Su dan juga Cikgu Aslan. Garis semoga bersiaran dengan penuh keceriaan. Tunggu pantun daripada cikgu. Dia pantun ni cikgu je. Pak Su tak boleh pantun. Kalau Pak Su pantun nanti sama macam Asif dengan Yo Pare. Kepala lain, ekor lain. Okey, ni daripada Johor, with profit. From Johor with profit. Wah, Nizak Pawan bagus. Encik Jaafar kita, assalam cikgu, Pak Su setia kami di sisi anda. Wah, tagline. Baik, soalan pun ada Nizat. Okey, Desmond Lam, selamat sejahtera kepada Cikgu Aslan DJ Pak Su. Semoga sihat selalu. Saya ada pertanyaan. Bolehkah Cikgu Aslan kongsi pair yang cikgu masukkan dalam template? Okey, maksud saya pair yang cikgu kategori dalam template. Okey, boleh ya cikgu nanti kita terangkanlah sikit-sikit. Syah Metal Drift Gold. Memanglah. Cikgu Alai pun ada ya. Cikgu Alai Satakram. Lepas tu Mamat PJM ni soalan, insyaAllah. Royson, thank you. Abdul Aziz, Muhammad Ruhaifi. Ni semalam pun dia ada ni. Okey, Abang Roy kita. Zul Majli Hafiz Zaki. Assalamualaikum cikgu. Sihat cikgu Alhamdulillah. Pertanyaan daripada pendengar. Okey, Syam Jibam ada in the house. My Sifu dalam DJ orang kahwin. Bagus dia ni. Okey, GTR Senshi. Salam Pak Su dan Cikgu Aslan. Group support cikgu masih open ataupun tak? Untuk new ni maknanya untuk baru lah, tak pelang. Okey, Muhammad Ridwan, cikgu nak tanya, kalau news semua teknikal dia langgar dari Terengganu. Okey, tu nanti kita sembang. Baik. Ini pun dah 3 minit dah. Baik cikgu, saya terus bersama dengan cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semenjak bulan alik Kajang ke Sarawak ni nampak lain Dia dah habis dah. Maknanya dah kat Kajang ke ni? Dah semua dah balik dah. Alhamdulillah. Okey, baik cikgu. Yang menarik hari ni, tadi ada saya nampak pertanyaan tentang Australia Jepun, Kanada Jepun, Euro Jepun. Jadi pair ni adakah memang menarik untuk kita bincangkan? Sebenarnya apa yang saya nampak tuan-tuan, pair sekarang pasal berada di kawasan-kawasan sama tertinggi dia panggil resistant, atau terendah dia panggil support untuk time frame monthly. Time frame monthly. Time frame. Maksudnya tuan-tuan, perjalanan jauh dijangkakan akan muncul. Sebab itulah pantun saya, sepetang menikmati setangkai pau, bakinya disimpan buat malam berjaga. JPY atau Jepun dah bersedia perjalanan jauh. Adakah kita dah siap siaga? Siap. Cikgu ulang balik pantun tu. Depan tu saya suka. Saya boleh buat modal mau kahwin ni.
Saya dah ada berpuluh, mungkin beratus yang saya dah simpan. Cikgu buku kalau dah simpan, memang ada. Ada Memang ada. Okay. Sepetang menikmati setangkai pau. Pau untuk pau setangkai. Memang ke? Kena muda pula. Bakinya disimpan buat malam berjaga. Baik. JPY dah bersedia perjalanan jauh. Adakah kita dah siap siaga? Macam balas pantun pula malam ni. Tak, dia punya lagu irama tu mahal kan. Ni saya dapat semula seminit Pak Zul. Ya Ni semula seminit. Tadi sebenarnya semalam saya baru sampai daripada Kuching dengan rumah anak saya, baby saya. Dan alhamdulillah sebulan setengah dia dah selesai bercuti pantang kat sana balik. Tapi sebab kelengkapan kat sini tak siap lagi, huru-hara mencari barang sampai petang tadi. Sampai rumah tadi dah pukul 8 lebih, baby mengengek semua dah. Baru dalam nak masuk 2 bulan. Saya cakap, alamak, saya cakap rumah saya, give me just 15 minit nak fikir apa nak buat ni. Duduk 15 minit. Fikir. Dapat. Saya tukar ayat. Okey, dapat. Yang on the spot ni, ada yang suruh balas Wah, Nizab kau jangan buat hal. Kalau Pak Su balas jadi lain, jangan. Sebenarnya Tuan Nizab, Tuan Jaafar dan lain tu sebenarnya insya-Allah kita akan jumpa kat JB. Wah, untung sebab kelas saya insya-Allah tuan-tuan akan di JB pada 25 hari bulan ni. 25 masa Chinese New Year. Okey. Saya sebenarnya dah mencari tempat untuk yang lebih sesuai, tapi kebetulan tarikh tu public holiday. Yalah, dan saya cari banyak tempat, call tak dapat. Dan hari tu yang masih turun JB, alhamdulillah dapat bantuan daripada Tuan Razik. Dalam ni pun dah ada Tuan Razik, dibantu saya untuk dapatkan satu tempat. Alhamdulillah dapat tempat tu. Dan dah full house dah. Dia boleh muat lebih kurang dalam 25 orang. Saya pun sebenarnya itu pun dah ramai sangat tu. Pada saya 25 orang ramai. Saya bukan orang yang mencari klien besar-besar sebab dia bila besar kan, saya punya fokus memang lari. Saya tak boleh nak fokus. Itu memang saya punya kemampuan setakat situ. Dan so saya nak kekalkan full time being dululah. Saya tahulah cikgu punya style macam mana. Dia 15 orang, 20 orang ke? Ramai saya. Alamak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada kali ini. Malam ni, malam ke yang ke 1 2 3 1 2 3 wahid isna salasa fil hazihi lailah. Alhamdulillah. Malam ni lah kita dah ada 129 tuan-tuan. Terima kasih pada tuan-tuan yang masih bersama kami. Seronok saya sebenarnya bila saya jumpa tuan-tuan di luar sana. Sebab dalam saya suka dengan cara hidup saya sekarang. Saya minat dengan trade ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya akan jumpa dengan ramai orang yang saya tak pernah jumpa. Itulah bestnya. Sampai bila saya nak keluar, rumah tanya, "Bang, nak jumpa siapa ni?" Entah, tak tahu. Tak tahu siapa. Ya ke? Memang tak tahu. Saya memang tak, dulu mula-mula masa saya bekerja dulu, saya kenal siapa yang aku nak jumpa ni. So nak buat preparation. Sekarang apa saya prepare, ilmu yang sedikit yang saya ada ni, itu yang saya nak kongsi. Kau datang kat aku, kau tanya, saya cerita je. Memang itu dah cara saya tuan-tuan. Tanya, saya jawab. Part lain saya memang tak kerti, tapi part time frame ni insya-Allah apa yang saya tahu jalan. Itu yang best, itu yang seronoknya dengan Cikgu Aslan Hashim ni. Dia di mana saja, dalam apa juga keadaan, dia okey, no problem. Tak kira tempat, tak kira masa. Sebab bila kita buat tuan-tuan dengan penuh minat, kita rasa macam kita rasa seronok. Kita nak kongsi. Betul. Dan bila macam Tuan Nizab dalam ni beritahu, dan sebenarnya dia salah seorang, dia punya guru saya, dan dia pun sebenarnya Pak Su dah bermula sebagai full time. Alhamdulillah. Nizab ni yes. Alhamdulillah Nizab, Pak Su doakan semoga pilihan yang anda buat ni adalah pilihan yang tepat, yang Allah memberikan rezeki yang murah. Amin. Dia engineer betul? Engineer Petronas. Engineer berhenti lah. Resign untuk jadi full time trader. Tapi dia memang dia minat, passionate dia ada. Bukan sekadar nak trade, tapi lebih pada tu dia nak buat. Dia dah buat training, dia buat. Saya cakap kat dia, buat apa yang saya buat. Betul. Saya beritahu, buat. Jangan tak risau. Sebab rezeki kita tuan-tuan, selagi kita hidup, selagi kita bernyawa, ada rezeki kita. Jangan kita anggap bila kita jumpa seseorang tu, kita jumpa dia, kita akan dapat benda dia. Tidak. Rezeki Allah bagi. Tapi biasanya bila kita jumpa seseorang, dia akan datang rezeki daripada tempat lain. Asbab kita jumpa orang tu, rezeki datang daripada tempat lain, daripada bentuk yang lain, daripada keadaan yang berbeza, yang selalunya kita tak expect pun. Tu kena yakin benda-benda tu. Pengalaman cikgu bila bertemu dengan ramai orang, situasinya, keadaannya membuatkan cikgu faham akan
apa yang berlaku di sekeliling dan sebab dia. Sebab dulu saya makan gaji tuan-tuan. Bila saya makan gaji, feel tu lain. Betul lah. Saya makan gaji tak lama, cuma 18 tahun. Kemudian saya cuba bekerja sendiri. Dalam tempoh perjalanan ni, tenggelam dia lama juga, dalam 3 tahun. Betul, dia naik. Kemudian saya rasa Allah ajar saya macam mana nak dapatkan yakin. Dia kata, yang saya faham, bila kita jumpa orang A, tak semestinya kita jumpa orang A itu contohnya kita expect dia bayar kita something. Kan? Kalau kita tak ada komitmen, tak ada sebarang perjanjian, kita jumpa dia, kita macam rasa segar-segar atau macam nanti kalau aku cerita ilmu ni macam dia buat banyak. Tak, jangan lagi sama kan. Sebab Azul, bila kita cerita ke orang kan, kita yang faham. Makin faham. Dan orang tu akan datang kat kita, ataupun dia beritahu orang lain untuk datang kat kita. Kita betul, rupanya yang dia sebenarnya kita rasakan dia faham, dia pun tak sefaham macam apa yang kita faham. Jadi saya beritahu kat semua orang yang saya kenal, yang saya jumpa face to face, nak faham, cerita kat orang ilmu ni. Cerita kat orang. Cerita je, apa masalah ni? Sebab bila kita cerita, melatih kita untuk kita lebih faham, lebih mendalami, memahami apa yang kita nak kongsikan kepada orang. Dia ada feel. Apa best tu? Dia kalau nyanyi tak ada feel, orang tengok selamba je. Tapi bila ada feel, dia kalau tertahan-tahan pun macam tak best lah kan. Nak buat apa je kalau jenis tertahan-tahan, tak boleh ni, nanti aku terbagi lebih. Sebab saya nampak tuan-tuan, bila saya buat kelas, dia tanya, Cikgu Lan atau Abang Lan, buat kelas, ada kelas advance ke intermediate ke tidak? Saya subjek mati time frame. Korang tanyalah aku apa yang ada depan tu, aku cerita. Daripada basic, medium dan sampai advance. Saya cerita apa yang saya nampak. Dan saya tahu, bila saya cerita, baru saya nampak bahawa orang yang bertanya tu dia faham. Tapi saya nampak lagi, rupanya saya lebih faham dan saya lebih yakin. Yakin tuan-tuan. Ilmu ni kita ada ilmu, kita faham. Tapi kalau tak yakin Pak Su, pun masalah. Dalam trading, orang yang tak yakin, dia tak akan masuk entry Pak Su. Dia akan tanya, tapi dia tak berani masuk entry. Dia faham entry tu, tapi dia tak yakin, dia tak akan masuk. Orang yang faham sedikit, dia yakin, ya Allah, kalau aku ada rezeki adalah, tapi ini ilmu yang aku ada, dia masuk. Situ dia akan dapat keyakinan. Dan orang yang lebih berjaya, biasanya lah orang yang lebih yakin dengan ilmu dia, walaupun sedikit ilmu tu. Keyakinan tu. Okey. Mukadimah panjang ni. Okey tuan-tuan. Sebenarnya daripada rentetan, daripada pantun yang saya katakan tadi, saya duk fikir tuan-tuan, sebenarnya daripada dah hampir 2-3 minggu ni, saya duk fikir, saya sangat tertarik tentang bentuk-bentuk pair ataupun currency yang sangkut paut tentang JPY. Bersangkut paut? Okey. Sebab tuan-tuan, dia punya bentuk kan, bentuk dia pada saya bentuk yang menarik, bentuk yang cantik. Tapi bentuk-bentuk ni tuan-tuan adalah berada di time frame yang besar. Okey. Dan bagi sesiapa yang tengok kepada saya punya channel, macam saya tunjuk ke sekarang Pak Su, di channel saya pada Januari 19, okey, saya dah letakkan di sini pilihan pair. Saya nyatakan pair JPY dah mula tunjukkan signal awal setup re-entry monthly. Pair mana pilihan anda untuk saya sediakan analisa? Benda ni saya duduk seorang-seorang. Masa tu kat putih duduk fikir, apa benda saya nak cerita, apa benda saya nak bercerita, benda tuan-tuan yang saya rasakan tuan-tuan ada feel apa yang saya nak cerita. No point kalau saya bercerita seorang-seorang, tapi tuan-tuan macam kata tak feel orang tak feel, tak best. Tu sebab saya tanya. Bila saya tanya, saya nampak tuan-tuan respon Pak Su, sebanyak 2,605 orang yang melihat post saya ni, dan setakat ni 934 orang yang menghantar post vote memilih. Dan daripada 934 tu tuan-tuan, 48% yang paling besar adalah peminat GG atau GBP JPY. Jadi saya tahu tuan-tuan yang lihat dalam saya punya channel, sebanyak 48% daripada 935, maksudnya lebih kurang dalam 460 orang yang memang sangat minat, sangat fokus untuk pair GG. Jelas GG? Yes, GBP JPY. Dan ia diikuti dengan pair yang biasanya nombor 2, iaitu Euro JPY, EJ, dan diikuti dengan UJ. So 3 pair ni dia punya susunan
Dia memang 3 pair utama dan susunan sentiasa sama. GJ, EJ dan UJ, dan diikuti dengan pair-pair yang lain, dan yang paling kecil adalah NJ dan juga KJPY. Sebenarnya tuan-tuan, apabila pergerakan-pergerakan JPY ni dah pun berjalan, contohnya bila GPP, JPY atau GJ dah pun bergerak, yang bakinya lepas tu akan mengikut. Cuma kita tak tahu yang mana pergi dulu. Dalam 7 currency JPY ni lepas tu akan ada sekurang-kurangnya satu mempunyai satu bentuk yang sangat jelas mana JPY nak pergi. Yes. Dalam ke-7. Yes. Itu sebab saya tidak fokus pada satu pair. Tapi saya fokus kepada satu currency. Jadi di sini kalau JPY kita ada 7 currency. Dan biasanya tuan-tuan, apa yang saya rujuk bila saya buka kepada chart ni, saya akan pergi kepada satu profil yang mana saya namakan sebagai JPY All, dan di sini tuan-tuan akan dapat lihat 6 kotak. 6 kotak, baik. Kalau saya dapat 6 kotak, di mana 6 kotak ni adalah top left sebelah atas kiri adalah AUD JPY, AJ, di bawahnya adalah NJ, di atas tengah adalah CAD JPY, CHF JPY, top right Euro JPY, dan bawahnya sekali ialah GJ. Okey. So sekarang lepas tu, daripada ke-6 ni saya menggunakan time frame 4 jam. Paling kecil saya cari 4 jam. Tuan-tuan, saya tak cari H1. Kenapa? Dalam multi time frame, jika tuan-tuan faham, jika tuan-tuan nak mencari perjalanan jauh, ia harus bermula dari time frame H4 atau 4 jam. Kenapa? Dia ada cerita dia. Dia bukan suka aku lah ikut H4. Tak. Dia mesti ada sebab betul. Baik. Dia bukan saja-saja je. Adakah salah untuk tuan-tuan menggunakan H1? Tak salah. Tapi masing-masing tuan-tuan perlu tahu, tuan-tuan ni sebagai seorang apa? Scalpers ataupun swinger. Tuan-tuan nak bertahan nak tempoh berapa lama? Tuan-tuan nak entry ni agak-agak berapa lama tuan-tuan nak simpan? Benda tu pasu adalah planning kita. Sebelum kita membuat sesuatu, kita harus ada perancangan. Bila kita dah ada perancangan, baru kita nak implementkan atau kita nak laksanakan kita punya perancangan. Bila kita dah laksanakan, baru kita boleh mengukur adakah perancangan kita itu seperti apa yang kita dah fikirkan dulu. Itu nama batu kita akan review. Jadi kita dapat keseluruhan. Aku buat ni betul ke tidak? Bukan saja ikut suka-suka. Itu sebab bila saya katakan time frame H4, kenapa saya menggunakan H4? Sebab hukum dalam BBMA, dia menggunakan pergerakan-pergerakan yang berlandaskan ataupun garisan-garisan BB. Sebab BB adalah merupakan kawasan-kawasan resistant dan kawasan support. Jadi BB tuan-tuan mewakili perjalanan 20 candle. Bermaksud kalau tuan-tuan faham atau biasa tengok, BB saja, pergerakan-pergerakan candle sentiasa bergerak di antara top dan low. Saya bagi satu contoh. Saya bagi contoh-contoh mudah lah sebenarnya. Tapi sebagai GJ lah, sebab ramai GJ kan, jadi saya nak lebih put GJ sebab 48% yang memang nak sangat saya cerita GJ. Alright, saya buka GJ tuan-tuan sebentar ya. Ini berdasarkan pandangan rawak. Yes. Itu yang saya GJ sekarang cun. Okey, sekejap GJ Okey. Kalau lepas tu tengok, sebenarnya tuan-tuan, lepas tu bila saya tengok saja chart ni, saya tak boleh tak ingat. Saya kena ingat kita punya cikgu yang semalam, cikgu no name. Okey. Saya buka JJ, saya teringat no name. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, selama ni sebenarnya saya gunakan ilmu elite wave. Cuma masalahnya saya tidak ada kemahiran untuk nak melihat lebih teliti. Mana wave 1? Mana wave 2? Mana wave 3, 4 dan 5? Jadi saya tak ada kemampuan untuk menggunakan naked chart untuk nak melihat tu dengan lebih jelas. Jadi bila saya mencari, bila saya menggunakan BBMA, saya masih gagal lagi untuk lihat elite wave. Tapi bila saya mula guna multi time frame, saya nampak okey, ini rupanya elite wave digabungkan dengan BBMA, baru saya nampak perjalanan dia. Bila nampak perjalanan, sebab tu saya katakan dalam pantun tadi, JPY dah bersedia perjalanan jauh. Saya ambil contoh okay. Saya buka GJ tuan-tuan ni saya bagi skop perjalanan jauh dulu.
Tapi tuan-tuan nampak, sebab kalau kita terus masuk kecil tuan-tuan, kita tak pernah dapat jelas. Umpama contoh yang biasa kita dengar, burung elang yang terbang tinggi, katakan dia terbang 50 meter. Jadi dia nampak di bawahnya 50 meter tu radius, dia nampak mana mangsa dia. Kan? Jadi bila nampak mangsa, baru dia akan fokus dan dia turun, dapatlah dia punya mangsanya. Sama juga daripada time besar, monthly, weekly, kita dah nampak, mana kau nak pergi ni? Dah jelas dah, aku nak pergi ke H1. Dia akan turun sampai ke H1. Instead of kita terus pergi H1, tapi tak tahu atas tu cerita apa. Gambaran yang lebih jelas. Yes, lebih jelas. Kita nampak yang H1 je. Macam kita naik kapal terbang kan, tengok, itu punya sungai yang biasa kita lalu. Dulu nampak sungai tu punya luas, tapi dulu atas, itu rupanya. So kita lebih faham, kita lebih nampak sebenarnya. So that's why timeline besar tuan-tuan sangat penting. Sebab timeline besar menunjukkan di manakah kita berada. Adakah kita punya entry itu mengikut pergerakan timeline besar ataupun menongkak arus. Jadi apabila kita faham bahawa entry kita adalah mengikut pergerakan timeline besar, maka kita mampu untuk bertahan dengan money management yang kita ada. No point pada saya lah kalau tuan-tuan boleh bertahan 1000 pip sekalipun, tapi tuan-tuan sell ketika market naik. Tak dia apa. Kalau tuan-tuan daripada atas dah nampak, tadi ada soalan tentang bagaimana nak tahu re-entry daily, MHVH4. Itu maksud saya kena tengok besar. Saya melihat setiap minggu apakah bacaan di weekly dan apakah bacaan di daily. Sebab sepanjang minggu kita ada suatu resistance yang mana resistance weekly yang merangkumi kawasan tertinggi weekly ataupun support kawasan terendah weekly sepanjang minggu, sama ada tertinggi atau terendah atau daily pada setiap hari dalam seminggu tu. Jadi kita nampak jelas di manakah ia berada. Dan macam GG ni pasu, candle yang sekarang ni baik 143.686 tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat pergi ke H4, kita nampak macam bentuk ni pasu sebatang. Kau nak pergi mana apa tuan-tuan nampak? Percayalah, bagi sesiapa yang biasanya ataupun yang baru saja mengenali PBMA, selalunya lah, sebab tu yang saya fikir dulu, ini adalah candle arah kukuh buy. Itu yang mula-mula kita akan fikir. Yes, memang itu yang saya fikir. Tapi bila saya masuk buy, pump dia jatuh. Jadi saya pasti terkena tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan bercerita dalam kelas, cikgu saya pasti terkena. Bila saya buy dia jatuh, bila saya sell dia naik. Benda-benda macam ni lah. Dan bila dah bisa kena tuan-tuan, bila saya nampak H4 saja, nampak macam arah kukuh buy dan garisan hitam ni pasal jauh daripada candle, saya dah tahu dah. Saya dah boleh agak dah. Tuan-tuan boleh agak sebenarnya. Dah boleh agak dah. Di tampilan besar adalah re-entry sell di daily. Dan bila tuan-tuan ini H4 maksud saya tukar kepada daily. Pasal nampak tak kotak kat garisan ni 5-10 high ni, bermaksud tuan-tuan sekarang nilai GG sedang berada di kawasan tertinggi pada hari ini. Jadi kalau tertinggi pada hari ini, kawasan tinggi maksud harga tinggi tu nak sell ke nak buy? Kita nak beli pada harga rendah. Kalau kita nak jual pada harga tinggi. Yes, kalau candle tu berada di kawasan tertinggi pada hari ini, sell lah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, apa tuan-tuan nampak di sini di 4 jam, ini adalah market hilang volume sell. Yang mana bila kita nampak di sini di daily adalah re-entry sell. Saya besarkan ni tuan-tuan. Ni dia. Ni kawasan re-entry sell. Kalau dia terlajak pun macam ni tuan-tuan, dia terlajak sekali macam ni, nampak macam arah kukuh buy pun, macam nampak arah kukuh buy, jangan terpedaya. Ini juga market hilang volume sell di daily, bermaksud di weekly adalah re-entry sell. Ini tempat sell. Itu je. Dan garisan 5-10 high tuan-tuan, MA high ni adalah kawasan-kawasan tertinggi sepanjang minggu ni. Bermaksud tuan-tuan, candle GG yang sedang berlega-lega di sekitar 143.70 merupakan
kawasan-kawasan Pak Su yang tertinggi bukan sahaja pada hari ni, malah sepanjang minggu ni. Sepanjang minggu ni? Yes. Baik. Bermaksud tuan-tuan, di sinilah tempat-tempat yang terbaik untuk kita fokus mencari peluang sell. Tu cerita dia. Jadi bila tuan-tuan nampak benda macam ni, tuan-tuan dah tahu dah, ini tempat-tempat tertinggi pada hari ni, dan inilah tempat-tempat tertinggi untuk sepanjang minggu. Takkan nak buy. Di tempat tertinggi sepanjang minggu. Itu sebab tuan-tuan, saya sangat suka time frame weekly, sebab dia bagi tahu sepanjang minggu. Bukan apa, kod tak lepas satu hari ni punya daily 5-10 hari mungkin tak sama dengan besok, whatever lah. Tapi candle harian tu mungkin boleh berubah sedikit demi sedikit. Tapi kalau candle daily tuan-tuan, seminggu cuma ada satu candle. Jadi dia dah beritahu kawasan, ni kawasan, tengok dah jatuh sikit lah. Saya dah layer. Pergi layer saya daripada minggu lepas. Saya memang jenis, sebab saya pandang monthly. Okay, jadi siapa-siapa sell, memang tahniah lah. Ni peluang sell. Ni peluang sell sebenarnya. Dan tapi tuan-tuan kena tahu, jangan bila masuk entry, aku confirm 100% mesti profit. Possibility, kebarangkalian untuk nak menang, sememangnya sell. Tapi kena ada sedikit kat belakang tu, macam mana kalau aku salah? Tu kena ada pasal untuk backup, untuk ready. Apa tanda-tandanya kalau aku salah? Kena ada. Jadi tanda-tanda untuk kita salah atau entry kita tu terbatal adalah apabila ada bacaan momentum. Sebab saya pegang momentum pasal. Sebab momentum dalam BBMA, maksud momentum adalah dia akan meneruskan perjalanan. Maknanya trend yang kita nampak tu akan valid bila ada momentum. Akan valid. Tetapi dia bukan dengan satu time frame. Dia mesti dibuktikan atau disahihkan dengan time frame yang lain. Kadang nampak macam momentum buy di H1, best nak terbang. Tapi dekat daily, kawasan re-entry sell daily. Maksud tuan-tuan, momentum tu bukan terus naik, dia nak pusing. Biasa terkena tuan-tuan. Saya biasa kena. Tu yang saya boleh kongsikan. Sebab kalau saya tak terkena, tu yang saya suka. Tang terkena lah tu yang saya MC dulu. Sebab saya tak tahu, cikgu saya antara cikgu saya namanya MC lah. Sebab saya try cakap, apa benda aku buat ni? Waktu tu nampak okey ni rupanya. Jadi bila dah nampak pasal, saya dah tak kisah dah. Saya nampak button besar, saya layer je. bajet jaga tuan-tuan jaga. So bila saya cakap layer, maksudnya pasal kalau saya lah di antara kawasan harga sekarang sampai ke kaisan MIDBB ni tuan-tuan, saya dah tak cari ekstrim MHV, tapi kecil tak ada dah. Tak cari ya? Saya dapat kotak je pasal, saya layer sell je. Dah. Sampai mana tuan-tuan? Sampai MIDBB DH4. Kenapa? MIDBB DH4. Sebab zon di antara MIDBB sehingga zon ke top BB DH4 tuan-tuan, inilah kawasan-kawasan market hilang volume sell DH4. Jadi entry sell terbaik untuk harian menggunakan 4 jam, zona di antara top BB hingga ke mid BB. Jadi tuan-tuan carilah dengan ilmu masing-masing. Saya tahu di luar sana ramai macam-macam ilmu yang ada kat luar sana. So saya bagi zone dia, ni zone dia. Dan saya akan layer dengan berhemah lah jangan layer ikut suka hati. Jangan modal $100 layer 0.1 deret-deret dengan JJ. Janganlah. Ayat berhemah tu sedap. Berhemah kena patut-patut lah kan. Zone dah betul, tapi MM tak jaga sebab tamak, tak boleh lah kan. Sebab kita deal dengan satu trading yang mana menggunakan leverage yang besar. Betul kan? Jadi itu kena faham. Jadi orang kata tamak tu boleh, tapi kena bertempat. Maksudnya kena dengan kemampuan lah kan. Modal 1000 letak 0.01 tak ada masalah. Tapi modal 100 letak 0.1, batu 4-5 layer GG pula tu. Itu bunuh diri tuan-tuan kan. Jadi penat kalau tuan-tuan nak MC, nak buat balik, nak ulang penat tuan-tuan, penat biar sedikit demi sedikit kita buat. So basically GG sekarang tuan-tuan, DH4 kawasan market hilang volume sell. Dan kalau kita lihat dengan lebih detail, sebab bila kita melihat re-entry sell di daily, full structure-nya adalah ada di H1. Jadi bila kita buka H1 tuan-tuan, saya buka H1 di Baksu, so akan nampak kat sini, jangan sebesarkan. Okey, nampak tak ni ada garisan saya tulis di MA5 tu. Okey. Itu ekstrim. Jika kita menunggu untuk kena tutup dalam ni, kita menjangkakan dah pukul 11 dah, bersiap. Buat cakap ekstrim, dah ekstrim dah.
Dia pukul 11 Pak Su. Jadi pukul 11 tu kena main lagu lah kan. Stop. Okey, kita berehat dah seminit. Seminit boleh cikgu? Boleh jangan lama-lama cikgu. Kita baru nak masuk ekstrim tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. 1 minit 1.5 atau ke 2 minit lah. Jangan ke mana-mana. Kita akan ada perkongsian yang lagi menarik. Hilang-hilang segala derita, hilang-hilangnya cintaku padamu. Aku yang berduka, tak sanggup lagi ku mengingatimu, tak sanggup lagi ku terus merindu potret kasihku. Selalu ku dibiarkan sendirian tanpa belayanmu. Berlalulah segalanya. Jangan pernah engkau biarkan aku selendang yang kau berikan padaku mungkin dapat mengobati luka rindu di hatiku. Kau berubah di saat ku tak rela, simpan saja kenangan itu. Biar ku lupakan semuanya, harapan yang indah kini kala menjadi dendam. Untuk sekali ini ku tak terus berdiri. Selalu ku dibiarkan sendirian tanpa belayanmu. Berlalulah segalanya. Jangan pernah engkau biarkan aku. Assalamualaikum, kita kembali semula selepas kita berehat tak sampai seminit pun. Okey, baik, kita teruskan lagi ekstrim yang mana tadi yang patut kita baik cikgu, silakan cikgu. Okey, terima kasih Wasu. Alright tuan-tuan, kita cerita tiba-tiba sedar pukul 11 sebab buka H1 tengok Canon siap. Dapat extreme cell. Pindah pukul 11. Alright, dulu tuan-tuan saya tak nampak pertalian ataupun perhubungan di antara H1, H4 dan daily. Okey. Jadi saya tunggu H1. Kau dah buat ekstrim, lepas tu kau kena buat TP wajib, lepas tu nak buat MHV. Bila dah nak muncul. Jadi tuan-tuan, bila tuan letakkan fokus kepada benda ni terlalu mendalam, berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu tuan-tuan, waktu tuan tersilap masuk macam saya. Dia punya frustrator Pak Su. Dia dah macam kalah lagi. Aduh, kecewa. Mendalam lah. Dia takkan tak boleh kata kenapa aku salah je kan. Kenapa salah. Dan bila saya gunakan terapi yang besar, rupanya tuan-tuan terapi besar lebih selesa.
lebih relax, tak tertekan. Tapi kecil tuan-tuan, dia akan membentuk ekstrim, MHV, arah kuku, re-entry, momentum. Yang penting tuan-tuan faham benda tu. Jadi bila dah faham, sebenarnya tampil besar akan menceritakan dekat kawasan ni benda-benda tu mungkin nak berlaku lah. That's why bila kita nampak bentuk-bentuk extreme cell di H1 ni, bila kita buka di 4 jam, kita nampak sini tuan-tuan, ini market hilang volume sell. Dan bila kita buka di daily, ini kawasan re-entry sell di daily. Ni tempat dia. Jadi kita dah tahu, ni cerita dia sell lah. Itu cerita dia. Tapi nak dapat faham keyakinan, tuan-tuan kena tengok selalu. Kerap lihat. Dia walaupun kita menggunakan bukan EA ataupun kita test lah waktu weekend, feel tak ada. Maksud saya apa? Debaran tu dia punya X factor tu kan tak ada. Alamak, this other thing lah. Okay, so apa yang maksud yang saya nak kongsikan adalah bila saya gunakan BB ni pada time frame, contohnya di time frame weekly, okay, saya besarkan Pak Su. Sebenarnya bagi sesiapa semalam dah melihat cikgu Noni bercerita pasal elite wave. Sebenarnya wave kat sini memang pada saya dah habis wave 5 dah. Kenapa? Okey, mungkin bagi orang yang tak nampak memang agak suka. Ada seorang saya nampak semalam bagaimana kita nak tahu wave 1 mana 1. Mana 1 wave 1 kan. Dan sememangnya antara tempat-tempat lah, tempat-tempat yang memang kadang-kadang saya gunakan untuk nak mencari maklumat ni adalah sekejap. Okey, saya gunakan satu tempat lah, Forex Hit nama dia, silap saya, Forex Hit. Okey, ini dia. Okey, ni biasa saya berujukkan untuk mencari, sebab saya mencari yang simple. Dia ada dia punya. Semalam dia kata ada wave, dalam wave ada subwave, ada subwave lah. Betul. Okey, so benda ni memang kenapa saya cerita tu, sebab inilah dulu yang saya pegang. Cuma saya tak dapat nak lebih detail. Dan Pak Su nampak, ni dia punya hukum dia. Nampak tak pasal nampak wave yang pertama, wave yang kedua, ni wave yang ketiga. Lepas tu dia buat wave ketiga, wave 3 cannot be the shortest wave of the 3 impulse wave 135. Maksud bahasa Melayu adalah wave impulse ni wave naik Pak Su. 1, 2 ni retrace, 3, 4, 5. Jadi 1, 3, 5 naik. Pam. Jadi antara 3 ni, which is 3, 1, wave 3, 2 dan wave 5 ni, wave 3 adalah wave yang terpanjang, atau saya boleh katakan perkataan Melayu, wave 3 adalah wave yang selalunya yang terpanjang tetapi tidak boleh yang terpendek. Tu dia punya ayat bahasa Melayu dia. Okey. Mana dari segi impulse semalam digunakan 3 ni dangerous. Sebab wave 3 tuan-tuan, saya nak wave 3. Apabila saya dapat detect di manakah wave 2 berakhir, wave 3 bermula, saya dah tahu. Kenapa tahu tuan-tuan? Itu tempat luar gajah. Dan antara contoh berakhirnya wave 2, bermulanya wave 3 di gold. Sebab apa saya ambil bentuk-bentuk yang memang saya rasa saya nampak dengan jelas. Lepas tu di sini, okey, saya buka di time frame weekly. Okey, ini adalah kawasan-kawasan wave 2, penghujung wave 2 dan juga bermulanya wave 3. Tengok lepas tu dia punya naik 2600 pip. Dan kalau lepas tu nampak, kalau tuan-tuan noti, tuan-tuan betul-betul nampak tak garisan apa dalam BBMA, nampak tak candle ni turun, lepas tu dia menyentuh garisan yang biru ni kan, tapi tapi candle ni berada di antara garisan hitam tengah dan low dan hitam bawah tuan-tuan. Inilah dalam BBMA nama dia market hilang volume. Saya pantang tengok candle di antara di antara mid dengan low BB. Memang nak kena buy. Saya tak boleh tengok. Dan benda yang sama pasal kalau pasal tengok apakah persamaan tu dengan yang ni. Candle ni juga tuan-tuan berada di antara mid dan low BB. Sama tak bentuk ni? Lepas tu dengan yang atas, dengan bawah ni kan, sama bentuk ni kan. Inilah yang ni tuan-tuan, wave 2, ni wave 4.
Jadi yang naik ni wave 5. Habis dah. Sebenarnya tuan-tuan, saya tunggu gol jatuh dengan kuat. Tu ya. Tunggu gol jatuh dengan kuat. Yes. Perjalanan dia. So dah habis. Dan kalau katakan saya kembali pada GJ, itu yang saya cerita tadi tuan-tuan, pada GJ, dan kalau saya buka pada GJ tuan-tuan, dan kalau saya meletakkan yang saya panggil sebagai MACD, okey, tuan-tuan tengok, saya buka pada daily, Pak Su akan nampak sekejap saya ambil bentuk mudah. Pak Su akan nampak saya tengok Pak Su, nampak tak bukit ni dia naik, betul? Baik, dan nampak tak puncak ni pun dia naik, betul? Tetapi Pak Su nampak tak puncak dia ke sini dia masih naik kan? Naik, okey. Tetapi kenapa puncak ni jatuh? Nampak tak? Dia kalau nak naik, dia mesti sama-sama naik lah. Betul. Tapi kenapa dia jatuh? Dia jatuh. Inilah yang jatuh ni tuan-tuan. Inilah nama dia wave 5. Dalam elite wave ni lah. Dan bila dia nampak benda macam ni, saya menunggu bacaan-bacaan jelas daripada BBMA untuk menyokong bacaan ni. Jadi saya tahu yang saya sekarang perlu fokus untuk JPY, untuk GJ, untuk perjalanan jauh, untuk jatuh. Itu sebab saya katakan tanda-tanda awal untuk pair JPY ni untuk terjun dah pun muncul. Kita menunggu confirmation. Sebab ini perjalanan jauh. Betul-betul tu dah jelas. Ni nama ni dipanggil antara kawasan sini Pak Su, ni kawasan wave 3, ni wave 5, kan? Sedangkan yang ni lebih tinggi bukit dia daripada yang ni. Tetapi candle yang sini lebih tinggi. Ni nama dia bearish divergence. Tuan-tuan, bila kita menggunakan MACD atau anything lah, tuan-tuan boleh dapat divergence dengan jelas. Tuan-tuan, entry dia memang syok. Jadi bila kita nampak kebetulan GJ daily buat macam ni tuan-tuan, bermaksud bahawa kenaikan JPY dah berada di penghujung. Kita menunggu kejatuhan. Dan lepas tu kenaikan ni telah bermula sekitar bulan 8 tahun lepas. 8 setahun, bulan 12, 4 bulan, 5 bulan. 5 bulan lepas tu dia naik. Dan kita menunggu kejatuhan. Dan kalau siapa faham re-entry, now back to BBMA, re-entry, untuk muncul re-entry, definisi re-entry adalah candle yang ada kena-mengena atau menyentuh garisan MA5. Apakah maksud MA5? MA5 Pak Su adalah 5 candle. 5 candle di H1 adalah 5 jam Pak Su. 5 candle di H4 adalah 5/4 20 jam. 5 candle di daily Pak Su adalah 5 hari. 5 candle di monthly 5 bulan. Okey, Pak Su tengok kenaikan dia bergerak daripada bulan 8 hingga bulan 12, 4 bulan. Hingga sekarang dia masih lagi berada di atas dah pun 5 bulan. Jadi tuan-tuan nampak tak bahawa zon-zon untuk pergerakan-pergerakan minimum purata perjalanan 5 candle kenaikan dah pun muncul. Bermaksud kita hanya menunggu masa Pak Su untuk GJ dan kawan-kawan yang lain untuk membuat ataupun perjalanan jatuhan. Itu saya gabungkan lah. Tapi kalau tuan-tuan nak fokus purely pada BBMA, boleh juga. Okay. Saya tandakan Pak Su. Sebab dalam perjalanan jauh, candle yang paling kuat dalam BB adalah momentum. Sekali lagi kenapa momentum? Momentum adalah candle yang akan beritahu bahawa trend yang sedia ada berterusan. Tidak ada candle lain selain daripada momentum. Extreme tak semestinya, katakan tuan-tuan nampak extreme buy, tak semestinya naik. Tuan-tuan nampak MHV buy, tak semestinya naik. Tuan-tuan nampak arah Coco buy, tak semestinya naik. Tapi kalau tuan-tuan nampak momentum buy, tu dia beritahu aku nak naik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sebab dalam bahasa yang mudah, layman terms, dalam BBMA kita ada 8 garisan. Okay, tuan-tuan, ada 8 garisan. Bila kita letak katakan 8 garisan satu persatu, pam. Bila satu candle berjaya merentasi ke semua 8 garisan, pom, dia duduk kat atas pasu. Okay. Bermaksud dia dah kuat. Dia dah lepas ke semua halangan. Contoh, kita nak lari
100 meter ada 8 halangan Pak Su. Okey, 8 halangan maknanya katakan pada setiap 10 meter ada satu halangan. Bermaksud sampai 80 meter ada 8 halangan. Jadi bila ada 88 halangan, mampu tak, mudah tak kita nak sampai ke 100 meter? Agak sukarlah. Tak, bila kita dah melepasi 88. Senang lah. Senang. Tetapi 20 meter lagi tu dah kira dah tak apa-apa dah. Tetapi kalau ada 8 halangan Pak Su, kita sampai kat 4 aja. Tapi adakah kemungkinan kita boleh sampai kat 100 sedangkan 4 halangan kita tak lepas lagi? Tak boleh. Sebab tu momentum dia kuat, sebab dia lepas ke semua 88 halangan. Semua dia lepas. Jadi dia tahu dia boleh pergi. Aku dah lepas semua dah. Dah tak ada apa-apa dah. Aku pergi lah. Tapi kalau baru 4 garisan dia lepas, ada 4 lagi. 4 lagi. Okey. Tak lepas. Jadi bukan 50-50. Dia kalau tak lepas dengan 4 halangan, maknanya tak ada confirmation yang mengatakan dia boleh pergi lebih jauh. Tak boleh. Pasal tu momentum kuat. Dia bukan sekadar momentum adalah kena tutup di luar top BB, tu nama momentum buy. So, apa tuan-tuan faham? Itu je. Tak. Dia melepasi ke semua garisan yang merupakan resistant. Kalau dia naik tuan-tuan, dia lepasi whatever garisan tuan-tuan namakanlah daripada 8 tu, semua dia lepas. Dia kuat. Pasal tu dia boleh terus pergi. Jadi, dalam BBMA, candle ni tuan-tuan saya tandakan adalah candle momentum buy. Ni tuan-tuan saya tandakan. Ni beritahu aku dah lepas semua garisan dah. Ni momentum. Lepas tu tutup pula di atas garisan MA50. Faham? Lagilah kuat. Kemudian tuan-tuan, dia naik, then dia retrace. Tuan-tuan nampak tak dia retrace? Dia jatuh, tapi tidak ada sebarang candle yang tutup di luar low BB. Bermaksud tidak ada momentum sell. Bila tidak ada momentum sell, maka tidak terbatal momentum buy tadi. Tak, okay. Tapi di tempat ni lah tempat yang paling rendah terbaik untuk kita buy. Sebab inilah nama dia market hilang volume buy di daily. Tuan-tuan, tuan-tuan nampak market hilang volume buy di daily, tuan-tuan dah tahu dah weekly ada apa? Weekly ada re-entry. Cuba kita tengok. Kita besarkan. Ni tuan-tuan, ni re-entry. Itulah BBMA. So tuan nampak market hilang volume tarif kecil, tarif besar ada apa? Ada re-entry. Itu cerita dia. Dah tahu dah, itu tempat yang terendah untuk minggu tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah tahu tempat terendah pada minggu tu, takkan kita nak sell waktu subuh. Dah tentu-tentu kita buy. Buat apa sell? Dah tahu dah. Dan itulah tuan-tuan, wave yang kedua berakhir, bermulanya wave yang ketiga. Lemak. Jadi dia datang sekali, pam. Oh, sedap tuan-tuan. Jadi yang apa saya tengah tunggu ni tuan-tuan sebenarnya, bila kita pergi dekat weekly ni, kita dah nampak. Kita menanya tuan-tuan, ini 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Nampak tak tuan candle-candle ni semua dah jauh daripada top BB ni Pasu? Betul, makin lama makin jauh. Dia makin lama makin jauh. Kita akan nampak Pasu, candle dia kan, dia macam flat atau mendatar. Dia tunggu jatuh je Pasu. Okey, saya bagi contoh yang dah berlaku lah untuk mudah faham. Pasu nampak ni. Kan dia mendatar? Ya. Sekali jatuh. Engkau Alhamdulillah. Itu sebenarnya. Okay. Dia akan mendatar lama. Macam ni Pasu. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 10 10 minggu Pasu. 10 minggu bermaksud 2 bulan setengah dia ding-dong. Sekali dia turun, engkau tak ingat. Pasu kunci dia turun. Dia beritahu aku nak turun. Ni candle ni yang merah ni. Ni sebatang ni. Batang ni tuan-tuan. Selepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang ke sebelah beritahu, aku dah lepas ke bawah. Tuan-tuan, bila di weekly ada bacaan arah kukuh sell, relax. Tengok pula di tarif kecil di daily tuan-tuan. Pastikan mesti ada momentum sell. Macam saya katakan tadi, bila ada bacaan momentum, maka perjalanan yang sedia ada berterusan. Sekarang saya tandakan tuan-tuan, daripada weekly saya kecilkan kepada daily, kita akan nampak bacaan momentum. Pasal nampak si momentum? Momentum adalah candle yang tutup. Momentum sell adalah candle tutup di luar low BB. Ni candle dia beritahu, Assalamualaikum, aku nak terjun. Ini cerita dia. So perjalanan besar kita dah nampak. Bila dah nampak tuan-tuan, kita menunggu candle. Persoalan dia sekarang saya tanya, kalau tuan-tuan dah faham benda ni,
Adakah tuan-tuan yakin dengan apa tuan-tuan faham? Ya. Adakah anda yakin? Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak yakin, tahu tak apa maksud dia? Tuan-tuan takkan entry. Tuan-tuan entry masa bila? Masa daily tuan-tuan dah buat momentum sell. Tuan tanya, cikgu, boleh entry tak? Sebab tuan-tuan, saya duduk fikir, kalau kita dah faham satu ilmu dan kalau kita tak yakin tapi kita tak entry, apa maksud keyakinan yang kita ada? Tapi bila kita faham walaupun sedikit, kita ada yakin walaupun sedikit, dan kita masuk, baru kita nampak kita punya result, baru kita faham. Jadi tuan-tuan, saya dulu saya mula-mula saya masuk selepas ada momentum. Lepas tu saya terfikir, kenapa aku masuk selepas momentum? Kenapa aku tak masuk sebelum momentum? Di situ datang idea saya yang saya dapat, alhamdulillah, masa gaya puasa tahun lepas bulan 6. Kenapa aku tak masuk ke MHV? Kan dah tahu ada momentum sell, baru masuk, tapi kenapa sebelum tu aku tak masuk? Tu saya fikir, tak boleh ni. Sebab tu tuan-tuan, saya pantang tengok bentuk-bentuk macam ni. Kalau di daily tuan-tuan, saya akan masuk entry saya adalah di atas MACD. Memang penuh berderet-deret dah atas MACD. Sebab anything candle di atas MACD di daily tuan-tuan, inilah kawasan-kawasan yang tertinggi untuk sepanjang minggu. Bermaksud inilah zon-zon re-entry sell di weekly. Tak percaya buka weekly, tuan-tuan akan nampak kotak ni tuan-tuan adalah dia touch pada garisan 5-10 high. Bukan di weekly tengok. Tu tempat dia. Tuan-tuan dah tahu dah. So apa yang berlaku sekarang adalah memang kita hanya menunggu waktu. Bila kita tak tahu tuan-tuan, bila kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, insya-Allah kita menunggu untuk jatuhan. Jadi bila kita dah nampak ni tuan-tuan, ya ke untuk jatuhan? Cuba besarkan time frame. Ni weekly, tuan-tuan besarkan dia di monthly. Lepas tu boleh nampak, tengok tak? Candle ni lepas tu, nampak tak dia dah touch garisan biru atas ni? Dia touch. Nampak tak sebelum ni bulan 2018 dia touch sekali? Baik. Sekarang lepas tu 2 tahun. Selepas tu diulang sekali lagi. Lepas tu benda ni berulang selepas, sekejap, saya tandakan betul-betul candle ni. Ni bulan 1 2008. Okey. Dan sekarang kita nampak sesuatu tak? Kenapa dia sentuh garisan tu pada hujung tahun? Saya pun tak faham, tapi ini mesti ada sesuatu. Kenapa garisan tu bersentuh dengan candle monthly pada hujung tahun? Must be something. Hujung tahun je dia mesti touching kan? Dia berlaku pada 2018. 20, okay. Dan sekarang ulang selepas 2 tahun kemudian. Tuan-tuan, sekali saya tanya, kalau tuan-tuan dah nampak entry berlaku 2 tahun lepas dan dia berlaku sekarang, kalau tuan-tuan tak ambil peluang, agak-agak nak tunggu lagi 2 tahun ke? Lama sangat. Pasal tu saya kata kepada tuan-tuan, saya tak boleh tengok benda ni, saya kena entry. Pasal tu tuan-tuan, saya dah layer. Cikgu tak boleh lepas benda-benda macam ni je tak kan? Boleh sebab tuan-tuan. dia 2 tahun sekali, betul? Ini 2 tahun sekali. Jadi bila saya tengok, alamak, ini kau muncul dan downtrend tak selesai lagi. Dan tuan-tuan nampak, bayang tuan-tuan nampak di monthly arah kukuh sell sebenarnya ni MHV sell, dan zone entry adalah daripada MACD membawa kepada harga semasa lah. Tu tempat dia. Itulah yang saya gunakan MHV. Saya mencari tempat-tempat tertinggi dengan menggunakan MHV, dan yang akan memvalidkannya adalah momentum-momentum di TF lebih kecil. Ni zone tuan-tuan, bila dia datang macam ni 2 tahun sekali, takkan aku tak ambil kot. Ada ilmu tapi tak yakin, tak boleh lah macam ni. Kena ambil tuan-tuan. Tak banyak, sikit pun jadi lah. Ambil dan bertahan. Sebab tuan-tuan, dia punya betul lah. Orang kata, bang, besar ni betul. Saya ambil tuan-tuan daripada sampaikan BB 230 pip. Floating. Okay, tuan-tuan tengok. Ambil kat sini. Sini dia turun. Lepas tu saya ambil, dia turun sampai kat low BB je lah. Banyaklah, memang beribu pip lah senang cerita. Dia turun beribu pip. Pada saya tuan-tuan, amat berbaloi. Sebab perjalanan tuan-tuan daripada mid BB, bila jatuh lepas tu dia cari low BB. Macam ni juga, daripada paling atas 550 dia cari mid BB, dia cari low BB. Dan jarak di antara harga semasa lepas tu sehingga ke low BB, sekarang saya tandakan secara kasarnya
dalam 1000 pip lebih sikit. Jadi tuan-tuan, kalau kita nampak jarak 1200 pip, takkan sikit pun tak nak ambil. Nak kena cari local depo ni. Jadi tuan-tuan, bila kita buka tarikh besar, kita akan nampak ini peluang. Jadi entry tu tuan-tuan ambil, saya alhamdulillah dah ambil dan bertahan maksudnya menggunakan money management yang sangat-sangat selesa. Tuan-tuan dah tahu dah, daripada harga semasa kami BB sekarang adalah 230 pip. Baik. Jadi kenalah kira sendiri untuk sebarang layer dan volume tuan-tuan masuk, jumlah tu tidak akan menyebabkan aircon tuan-tuan MC. Ya. Berapa kira itu modal masing-masing. Sangat penting. Jadi saya kongsikan zon-zon ni. Dia nak bergerak tuan-tuan, yang akan memvalidkan perjalanan jauhnya adalah momentum. Jadi yang saya tunggu tuan-tuan adalah momentum sell di mana? Di daily. Confirmation ni tuan-tuan adalah muncul momentum sell di daily di sini. Hingga sekarang belum lagi ada sebarang bacaan momentum sell di daily. Tapi persoalan, tanya balik, adakah bila ada momentum bawah aku dah masuk? Tanya balik. Dan jarak di antara sekarang hingga ke lobby sekitar 200 pip. Tanya, kalau tuan-tuan nak entry selepas momentum sell muncul di daily, bermaksud kita dah kehilangan 200 pip. Jadi untuk mengelakkan rasa macam tuan-tuan, buat sekurang-kurangnya 2 account. Satu account nak masuk sekarang, mampu bertahan minimum 200 pip. Account kedua masuk selepas momentum. At least tuan-tuan dapat rasa. Ni tengok mana satu tu sebab account tuan-tuan tak boleh ada satu, sekurang-kurang ada 2. Masuk sekarang paling tidak 2 lah. Masuk sekarang, lepas tu hold, lag. Jikalau insyaAllah dia jatuh buat momentum sell, tuan-tuan dah tahu selepas momentum sell akan ada re-entry sell. Account kedua masuk re-entry sell. Ini dah masuk money management. Benda-benda ni saya akan dalam kelas hari Jumaat nanti, Sabtu nanti di DJB. Memang banyak saya akan bagi saya akan bagi pelbagai option. Tuan-tuan akan nampak. Rupanya boleh. Memang boleh. Benda ni saya akan kupas dan lebih detail. Sebab apa yang saya kupas tuan-tuan adalah apa yang saya buat. Saya try. Boleh. Sebab saya tak ada cikgu cikgu saya dah, saya kena test sendiri. Saya silap, ni saya silap, saya mengaku, and then saya buat lagi apa yang saya nampak. Okay, saya try macam-macam lah benda ni. So sebab apa? Sebab saya minat buat benda ni. Jadi lepas tu macam tadi saya katakan, sekarang siapa tadi ada extreme sell kan, siapa dah sell dah dapatlah berapa pip tadi DJ ni adalah dalam 20-30 pip. Tuan-tuan, dia pun dia dapat MHV tuan-tuan, DJ H4 MHV sell 4 jam, daily rate to sell. Siapa sell? Tanya. Okey, cikgu, sebelum kita berakhir kita ada 2 minit lagi. Okey. Isaac Adam dia kata dia luar pada teknikal. Kenapa perlu ada lebih account? Apa dia punya keistimewaan? Okey. Soalan yang sangat bagus. Terima kasih. Sebab soalan tu bila saya jawab, ramai yang boleh manfaatkan. Tidak, saya pun terlupa. Kau tak tanya saya pun terlupa. Okey, pertama saya tanya Pak Su. Pak Su nak gaji sebulan sekali ke atau nak seminggu sekali? Dua-dua. Nampak? Pak Su kata 2. Mana kena ada 2 account lah. Kalau sebulan sekali tak cukup. Saya nak account setiap minggu dan setiap bulan. Lagi banyak. Okey. Bermaksud saya ada account setiap minggu. Ada account setiap minggu, setiap bulan. Okey. Kalau saya buat account, Saya bagi Pak Su dah jawab, dia bagi hint. Sekarang Pak Su ambil contohnya PGJ. Satu account seminggu. Baik. Satu account sebulan. DJ kan? Okey. EJ, KJ, CFJPY, ada 7 PJPY. Kalau satu account tu satu pair 2 account, 2 darab 7, tak 14 account. Okey, tapi kita boleh 8 account je. Tuan-tuan, broker dia banyak kat luar sana. Saya pancing tadi tu. 8 saya tahu saya pernah buat. Saya pernah buat benda tu. Baik. Kalau nak buat 8, buat 2 email ID, 16. Buat 3 email ID, 24. Dia ada kelebihan yang ke arah kebaikan lah. Cikgu ya. Sebab lebihan account ni. Satu, bila sekarang tuan ini benda saya share dalam saya punya group. Lepas tu bila ada re-entry sell di monthly, dia nak mati re-entry sell di monthly,
Dia mesti buat re-entry sale di weekly. Baik. Dia mesti buat re-entry sale di daily. Dia mesti buat re-entry sale di 4 jam. Baru habis monthly tu. Nampak tak? Nampak. Saya ada sebut 4 re-entry. Bila 4 re-entry, boleh pergi 4 account satu pair. Ya. Boleh ambil semua sekali kan? Boleh. Semua time frame tu ada. Dan re-entry di monthly muncul jangkaan minimum setiap 5 bulan. Re-entry weekly muncul minimum setiap 5 minggu. Re-entry daily muncul setiap seminggu. Dan re-entry 4 jam akan muncul insya-Allah setiap hari. So susunan tu kita ada. Kita nampak benda tu. Okey cikgu, berkenaan dengan akaun cikgu, masih ni daripada Bong Dan Pak Su tanya Cikgu Aslan, adakah dia masih menerima student ke dalam grup support dia sendiri di Telegram? Sikitlah cikgu. Saya bukan tak nak tuan-tuan, tapi bila saya tak mampu, saya rasa elok saya tak buat lah. Belum lagi lah, setakat ni belum mampu. Sebab komitmen saya bila dah ada baby ni supaya tu. Yalah betul lah, saya faham. Kita faham. Saya tak mau bagi benda saya tak mampu, jadi memang kena kecam nanti kan. Jadi kalau tak mampu. Okey. Baik, terima kasih cikgu. Baik, kepada semua trader-trader di luar sana, saya mengharapkan anda akan dapat manfaat daripada setiap episod dan khususnya episod kali ini. Cikgu Fazil lalas minit bermasuk Brunei Darussalam. Okey, baik, saya mendoakan semoga anda akan terus diberikan kefahaman, ilham untuk anda faham perjalanan BBMA, dan juga bukan setakat teknikal sebenarnya, money management dan juga emosi juga perlulah sama-sama kita belajar untuk kawal ni, insya-Allah. Dan untuk yang menghadiri kelas saya insya-Allah 25 orang di Johor, di kawasan kolam air kat sana hari Sabtu ni, just get ready. Banyak nak kongsi sebenarnya. Jadi tuan-tuan, saya harap moga-moga dapat jot down apa yang saya nak ceritakan. Dan kemudian grup untuk dalam kelas tu biasanya saya akan lanjutkan dalam tempoh masa kadang-kadang 2-3 minggu sebelum kelas-kelas seterusnya. So situ kita akan bersoal jawab, tanyalah apa nak tanya. Apa pun. Baik, daripada CTC ribuan terima kasih. Minggu depan kita ada besok kita ada SM Yun CTC untuk bicara fundamental. SM bercuti lagi. Baik. Okey, dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum daripada saya DJ Pak Su dan juga teknikal kami Boboy. Assalamualaikum. Bye bye.